والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم. استسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi pada malam yang mulia ini untuk kita menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Dardir Ad-Dardir radhiyallahu taala anhu ardah. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah mempelajari berkaitan dengan hukum akal. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Dan kita telah terangkan apa maksud wajib akal, mustahil akal dan juga jaiz akal, dan telah kita berikan contoh-contoh dia. Jadi pada malam ini kita sambung lagi dalam perbahasan dalam kitab kita muka surat 10 yang berkait dengan alam adalah baharu. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, "Thumma a'laman bi anna hadzal 'alama ay ma siwa Allahil 'aliyyil 'alima min ghairi shakkin hadithun muftaqir li'annahu qama bihi at-taghayyur huduthuhu wujuduhu ba'da al-'adam wa dhidduhu huwa al-musamma bil qidam." Terjemahan dia, kemudian ketahuilah dengan sebenar-benarnya bahawa sesungguhnya alam ini, yakni sesuatu selain Allah yang maha tinggi lagi maha mengetahui, dengan tiada ragu-ragu adalah perkara yang baharu, lagi memerlukan kepada pencipta, kerana alam telah berlaku perubahan padanya. Baharunya alam itu adalah kewujudannya setelah daripada ketiadaan. Yang berlawanan baginya pula adalah yang bernama sedia kala. Jadi tuan pengarang kita sebelum masuk kepada sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat wujud, tuan pengarang kita menyebut berkaitan dengan alam dan sifat bagi alam. Jadi kata tuan pengarang summa yang masuk kemudian i'laman, itu fi'il amar bermaksud ketahuilah. Dan di sini ketahuilah itu bermaksud percayalah, yakinlah, atau dalam bahasa Arab ijzaman, maknanya peganglah dengan sungguh-sungguh, bi anna hadzal alam, bahawa sesungguhnya alam ini. Jadi alam, kalau mengikut dari sudut bahasanya, alam ini diambil daripada perkataan alamah, atau diambil daripada alamatun. Alamat ni bukan kita alamat rumah, alamat ke apa, tidak. Alamat ni maksud dia petanda. Alamat maksud dia petanda. Contoh kalau kita kata kilat itu petanda bagi nak hujan, atau angin datang pada kita tu petandanya nak bagi hujan. Jadi alam ini diambil daripada perkataan alamat, maksudnya petanda. Kerana alam itu ialah petanda bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin menyifatkan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara kita melihat Allah, kerana kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di alam nyata di atas muka bumi ini. Kerana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, "Fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Allah SWT kata, kamu lihat kepada bukit, kalau bukit itu masih kekal di situ, maka kamu akan lihat aku. Tetapi apabila bukit itu hancur, maka Nabi Musa AS tidak boleh untuk melihat bukit. Walaupun melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu hukumnya harus boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperlihatkan zatnya kepada makhluknya di atas muka bumi ini, melainkan kepada seorang sahaja, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad, surah
Itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu ayat tu. Jadi walaqad ra'a min ayati rabbil kubra. Jadi Nabi SAW telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang sangat besar. Para ulama kata yang melihat Allah SWT di alam dunia ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh kerana manusia itu tidak boleh untuk melihat Allah, kerana tidak dikurniakan melihat kepada zat Allah itu kepada manusia biasa, maka untuk manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita nak kenal Tuhan itu lagu mana kalau kita tidak boleh melihat Allah? Kalau nak lihat Allah tak boleh, maka bagaimana cara untuk kita mengenal Allah? Maka cara untuk kita mengenal Allah adalah dengan kita melihat kepada alam. Kita melihat kepada alam. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan berkaitan dengan alam. Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan langit, cerita dengan bumi, cerita pokok, cerita manusia. Banyak cerita berkaitan dengan alam. Kita baca surah Yasin, ada alam. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil. Wasyamsu matahari, wal qamar bulan. Jadi apa antaranya lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Wa ayatul lahumul ardul maitatu akhraj apa? Al-ardu, bumi. Wa ayatul lahumul lail wan nahar, malam dan siang. Jadi itu semua kita kata adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kita kepada Allah dengan cara kita melihat kepada alam. Kita melihat kepada alam. Sama ada yang kita melihat itu zat alam itu, kita melihat alam itu sendiri, secara kita kata sifat dia, zat dia sendiri, atau kita melihat kepada perihal alam itu, bagaimana dia berinteraksi sesama dia, berinteraksi sesama masyarakat dia, komuniti dia, sama ada manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke. Maka bila kita melihat semua perkara itu, dia akan membawa kepada sifat Allah yang kita akan ceritakan selepas ini. Jadi kunci untuk mengenal sifat Allah adalah dengan kita melihat kepada alam. Iaitu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam Al-Quran Karim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah Taala yang menjadikan kamu bumi itu sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit itu sebagai binaan yang berada di atas kamu. Jadi Tuhan sebut bumi, Tuhan sebut langit, untuk kita melihat kepada alam ini dan mengenal Allah menerusi alam ini dan menerusi diri kita sendiri pada yang akan sebut. Baik, jadi alam dinamakan dengan nama alam. Kita biasa orang Melayu ni, bila kita sebut alam ni, kita kata alam semesta. Tapi bahasa Arab, alam itu bukan maksud dia alam semesta. Bahasa Arab, alam itu ay ma siwallahil ali al-alima. Alam itu ialah apa selain daripada Allah. Dan sebahagian kitab ditambah lagi minal mawjudat, daripada kalangan yang wujud. Alam itu ialah apa selain daripada Allah, daripada benda-benda yang wujud. Jadi kalau kita kata alam ini ialah satu benda yang luas, itu takrifan bahasa Melayu, alam semesta. Tapi kalau takrifan ulama tauhid dalam istilah alam, alam ini kita kata semut tu alam, kucing tu alam. Sebab tu dalam Al-Quran kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, maksudnya Tuhan kepada sekalian alam. Alam di situ digunakan dengan jamak, maknanya bukan satu alam, banyak alam. Ada alam tumbuhan, alam tumbuhan tu pula ada alam pokok bunga, ada alam buah-buahan, ada alam pokok ubat-ubatan, pokok herba, ada alam pokok apa dia lagi. Itu semua itu dinamakan sebagai alam. Haiwan pun kita namakan sebagai alam. Alam gajah, alam ikan, alam apa lagi, burung, itu semua disebut sebagai alam. Jadi Allah SWT yang bersifat Rabb, Tuhan kepada semua alam. Semua alam yang ada atas muka bumi. Jadi bila kita sebut alam,
Itu adalah bahasa Arab bermaksud atau dalam akidah kita faham semua yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud bagi alam. Ai ma siwallahil aliyyi al-alima. Iaitu apa yang selain daripada Allah yang bersifat dengan maha tinggi, yang bersifat dengan al-alima yang maha mengetahui. Baik. Kemudian kata Tuan Pengarang rahimahullah, min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan lagi, alam ini bersifat dengan hadithun, muftaqirun. Jadi Tuan Pengarang kita sebut alam ini bersifat dengan dua sifat. Yang pertama, alam ini bersifat dengan hadithun. Hadith bermaksud baharu. Baharu. Yang kedua, alam ini bersifat muftaqirun. Muftaqirun bermaksud berhajat. Berhajat. Baik. Jadi pertama sekali, alam itu kalau mengikut ulama akidah, bila di ahli falsafah ni, bila dia mengkaji semua alam ataupun semua, kita kata kalau alam ni pepejal, cecair dan gas, maka dia boleh bahagikan alam ini kepada dua unsur. Yang pertama, jauhar. Jauhar itulah pepejal, cecair dan gas. Yang kedua ialah arad. Arad ni sifat. Dan sifat bagi satu jauhar itu banyak. Contoh kita kata meja. Meja ni satu jauhar atau jisim. Jauhar bila banyak jadi jisim. Meja ni banyak sifat. Sifat dia warna koko, sifat dia bertupak segi, sifat dia berat. Tu sifat. Jadi meja itu sendiri sifat, warna dia sifat, bentuk dia sifat, berat dia sifat, panjang dia sifat, sifat belaka. Sifat bagi meja. Kalau kita kata masjid, itu jisim, itu satu kita kata pepejal kalau ikut bahasa sains lah. Benda. Sifat bagi masjid ni banyak, warna putih, masjid ni lama, masjid ni pak segi, masjid ni banyak sifat-sifat dia. Jadi sama ada jisim ataupun sifat itu kita namakan sebagai alam. Itu yang kita namakan sebagai alam. Ataupun kita sendiri. Kita sendiri ni, tubuh kita ni jisim kita. Anggota badan ni jisim kita. Sifat bagi kita ni, kita kata kulit sawo matang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, macam-macam sifat kita. Kita boleh berlakon dengan sifat kita. Jadi kita ni yang terdiri daripada jisim dan juga sifat, itulah makhluk. Makhluk ni entiti dia gitu, jauhar dan arad. Itu makhluk. Kemudian para ulama bila melihat ataupun kita kata ahli falsafah ni, maknanya orang yang berakal. Orang yang berakal ni kalau zaman sekarang ni saintis lah. Saintis ni orang bijak pandai zaman sekarang. Zaman dulu disebut ahli falsafah. Zaman Islam disebut ahli falsafah Islam. Maka dia melihat kepada alam ini atau makhluk yang ada ni, sama ada awan ke, manusia ke, benda ke, pokok ke, binatang ke, yang mana ada jisim dan juga arad, maka dia melihat ada satu sifat bagi alam itu, makhluk itu, iaitu bersifat baharu. Maksudnya baharu ada. Sebelum itu tidak ada, maka baru ada. Walaupun kita kata umur 70 dah kita ni, tapi dikira baru ada. Sebab sebelum tu tak ada. Baharu bukan maksud baru ke bahasa Melayu. Itu kena faham juga. Hudus tu bukan maksud baru bahasa Melayu. Bukan orang putih kata new. Bukan maksud baharu tu. Baharu ni maksudnya didahului oleh tiada. Itu maksud baru. Maknanya baru ada, sebelum tu tak ada. Didahului oleh tiada. Kalau kita kata pokok ni ada sini 1000 tahun dah. Jadi pokok tu kita kata baharu lah, bahasa Arabnya baharu, jadid, baru. Tapi bukan maksud jadid baru tu, maksud hadis. Hadis ni maksudnya sebelum dia ada ni dia tak ada. Jadi dia ada permulaan. Itu takrifan lain bagi hudus. Hudus ni takrifan lain, kita kata dia ada permulaan. Jadi setiap benda yang bernama makhluk
itu ada permulaan. Kalau manusia ada tarikh lahir, kalau kita kata makanan dia ada tarikh dibuat, masjid dia ada tarikh dibuat masjid, semuanya ada tarikh permulaan. Itu disebut hudus. Jadi itu sifat yang pertama bagi alam. Sifat yang kedua adalah muftaqir. Muftaqir adalah dia berhajat. Dia kata tu, dengan tiada ragu-ragu baharu lagi memerlukan kepada pencipta ataupun memerlukan. Muftaqir maksudnya memerlukan. Memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada yang menjadikan dia ada. Daripada dia tidak ada, daripada dia tidak ada permulaan, maka untuk menjadikan dia itu ada permulaan, dia perlu kepada sesuatu yang menjadikan dia adanya permulaan. Itu sifat alam. Jadi tidak akan berlaku satu perkara dengan tidak ada yang menjadikannya. Orang putih kata, nothing become from nothing. Tidak ada sesuatu yang datang daripada tidak ada. Sebab tu orang putih yang berfahaman etis, berfahaman dia kata tak ada Tuhan. Dia kata alam ini terjadi dengan sendiri. Dengan sebab apa? Maka dia buatlah teori macam-macam. Dia kata alam ini terjadi dengan satu letupan di galaksi yang dinamakan sebagai letupan Big Bang. Letupan Big Bang itu berlaku, maka jadilah bumi, jadilah matahari, jadi dengan sendiri. Dia alam ni jadi dengan sendiri. Dia ada tarikh permulaan, tapi permulaan dia tidak perlu pada yang menjadikan. Itu fahaman yang kita kata tidak kena dengan akal. Akal kita tak boleh nak mikir. Kerana tidak akan berlaku satu susunan sistem yang teratur tanpa ada yang menjadikan. Kalau benda ni berlaku tiba-tiba, dia akan jadi selera. Dia tak akan jadi comel. Sebab tu orang putih kata the grand design. Alam ini ialah the grand design. Design tu sendiri mesti kena ada designer. Dia tak akan jadi design lagu tu. Alam ni the grand design dia kata. Dia mesti ada designer. The engineering of God dia kata. Dia kejuruteraan Tuhan. Mesti ada engineer. Jadi alam ini disebut muftaqir, bermaksud berhajat kepada yang menjadikan dia ada. Jadi itu sifat bagi alam. Baik. Li'annahu qama bihi at-taghayyur. Tak disebut oleh tuan pengarang kita kerana alam itu berlaku perubahan padanya. Ini bukti bagi alam itu bersifat dengan hadis, iaitu baharu ataupun ada permulaan. Kerana alam ini berlaku padanya perubahan. Perubahan itu berlaku pada jisim dan juga pada arad. Kalau kita tengok kita sendirilah. Kita sendiri, ini salah satu daripada alam ni kita sendiri. Kita sendiri ni ada perubahan. Dulu waktu kita kecil, tubuh kita lahir-lahir keluar daripada perut mak kita tu ada berat 2 kilo, ada berat 3 kilo. Lah ni naik dah. 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo, hak berat lagi 100 kilo. Itu perubahan ke tidak? Perubahan pada jisim. Jadi perubahan pada jisim itu bukti bahawasanya manusia ni baru. Baru tu maksudnya sebelum ni tidak berat, jadi berat. Sebelum tu jadi berat. Baharu menjadi berat. Ataupun sebelum ni kita kata rambut kita putih, dia mai ketua rambut jadi rambut hitam, dia mai ketua rambut jadi putih. Jadi rambut baru menjadi putih, sebelum tu rambut hitam. Jadi itu tanda bahawa kita ni baru. Bila baru, maknanya ada yang menjadikan benda tu baru jadi lagu tu. Buat rambut daripada hitam menjadi putih, dia tak jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadikan. Kalau kita nak tukar rambut kita color dengan macam-macam color, berubah jadi color lain, siapa yang menjadikan jadi color lain? Kita.
Tapi kalau jadi dengan sendiri, dia boleh jadi dengan sendiri ke? Dia tak jadi dengan sendiri, ada yang menjadikan. Ada yang menjadikan rambut tu daripada hitam menjadi putih. Dan kalau orang saintis kata kulit di sel-sel di kulit kita ni setiap hari sel ni akan bertukar. Sel di kulit kita ni setiap hari akan saling kulit. Kita kata saling kulit lah mudah. Tapi maknanya tidaklah kulit betul. Sel-sel di kulit kita ni bersalin. Sebab tu kalau kita ada jerawat ke apa ke, kalau ada luka ke apa, lama kelamaan luka tu akan hilang. Jerawat tu lama kelamaan berubah jerawat. Jadi itu maksudnya baru ada, baru bertukar. Sifat bagi alam. Siapa yang menukar? Itu dia perlu kepada yang menjadikan dia berubah. Itu yang disebut sebagai Allah. Allah yang apa kita sebut, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan faliq itu yang memecahkan al-habbi wan nawa bijibnih, ataupun alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maha suci Allah yang menjadikan langit dan bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah SWT, pada diri kamu sendiri itu tidakkah kamu melihat penciptaan Allah pada diri kamu. Jadi dengan kita melihat kepada diri kita tu, kita boleh kenal Allah. Maka kita tahu Allah SWT paling kurang sekali kita tahu Allah Ta'ala tu ada. Bila kita tahu kita ni berubah, siapa yang menjadikan kita berubah? Tidak akan kita berubah sendiri. Mesti ada yang menjadikan kita ni besar, kita ni kurus, kita gemuk, kita tua, kita berubah. Yang menjadikan itu adalah Allah yang bersifat dengan wujud. Allah yang bersifat, antara sifat Allah musawwir. Musawwir memberi rupa, memberi gambar atau mengubah rupa manusia. Jadi itu kita kenal alam ini. Sebab tu para ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Baik, hudutsuhu wujuduhu ba'dal adam. Baharunya alam itu adalah kewujudannya setelah daripada ketiadaan. Itu maksud bagi hudus. Hudus itu baharu, maksudnya ada setelah tiada. Ada setelah sebelum itu dia tidak ada. Yang berlawan baginya pula adalah yang qidam, iaitu sedia kala. Ataupun qidam maksudnya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan kewujudan. Ada straight, tak ada, tidak ada. Lepas tu para ulama memberi satu gambaran. Dia kata kalau nombor kosong, kosong tu ibaratnya tidak ada nilai kalau bermula dengan kosong. Jadi kita kata aku ada kosong duit. Ada duit ke tak? Walaupun sebanyak mana pun kosong, maka tak ada duit juga dalam poket kita. Walaupun sejuta kosong. Tapi kalau kita letakkan satu di hadapan, maka semua kosong tu ada nilai. Jadi kalau kita kata saya ada 3 kosong, kosong tu tak ada nilai. Tapi kalau ada satu di hadapan, maka kita ada 1000. Jadi ibaratnya itu, ulama kata ibarat kosong itu ialah makhluk. Tidak akan ada nilai, tidak akan jadi makhluk kalau tidak ada satu, iaitu Allah yang bersifat esa yang menciptakan kita. Kalau tak ada satu, kosong itu tak akan ada nilai, tak akan menjadi makhluk. Kalau tidak ada Allah yang menciptakan manusia. Baik. Kemudian kata Tuan Pengarah rahimahullah, fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi idh zahirun bi anna kulla atharin yahdi ila mu'athirin fa'tabiri وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. Maksudnya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya bersifat dengan wujud itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang Maha Esa, yang layak disembah. Kerana jelaslah
bahawa setiap kesan ciptaan itu menunjukkan kepada adanya pencipta yang memberikan kesan. Justru fikirlah. Kemudian disebut sifat wujud ini dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Kemudian yang seterusnya adalah lima sifat salbiyah. Jadi kata tuan pengarang, maka ketahuilah fa'lam, sama dengan kita sebut tadi, ketahuilah di sini bermaksud percayalah. Maksudnya jadikanlah sebagai satu rukun iman, iaitu percaya kepada Allah dengan sifat-sifat wajib dia, bahawa sesungguhnya bersifat dengan wujud itu adalah sebahagian daripada sifat Allah. Jadi sifat Allah ni kita sebut pada pertemuan yang lepas, sifat Allah SWT itu banyak. Cuma kita cukup untuk kita tahu Allah SWT bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Yang paling penting sekali dalam sifat kesempurnaan itu ialah sifat wujud. Baik. Kerana jelaslah bahawa setiap kesan atau ciptaan itu menunjukkan kepada adanya pencipta yang memberikan kesan. Justru fikirlah. Jadi disebut kullu athar yadulu 'alal mu'athir. Setiap kesan memberi atau menunjukkan kepada adanya pemberi kesan. Jadi tidak akan berlaku sesuatu, macam kita sebut tadi lah, tidak akan berlaku sesuatu tanpa ada di sebaliknya kuasa yang lain. Sebab itu bila ada satu cerita perdebatan, ini cerita rekaan. Perdebatan antara ahli biologi dengan Tuhan. Ahli biologi kata, wahai Tuhan, ini cerita rekaan Tuan Guru. Wahai Tuhanku, aku boleh untuk jelaskan alam ini tanpa engkau. Ahli biologi kafir lah. Aku boleh jelaskan alam ini tanpa engkau. Jadi Tuhan kata, cuba jelaskan alam ini tanpa aku. Maka ahli biologi itu turun. Dia kata, alam ini jadi dengan comel ni asalnya pada satu letupan. Letupan di galaksi apa semua itulah. Maka Tuhan kata letupan tu berasal daripada letupan apa meletup. Apa dia yang meletup? Maka ahli biologi itu kata, meletup tu jisim-jisim atau jirim-jirim di angkasa. Dia kata maka Tuhan kata dia, siapa yang jadikan jirim tu? Maka dia kata jirim tu jadikan sendiri. Dia kata boleh, maka Tuhan kata dia boleh kalau kamu gunakan jirim kamu sendiri. Jangan guna jirim aku. Jirim aku tak aku cipta. Kalau kata jirim tu jadikan sendiri, terus buat dulu jirim. Baru boleh nak mengaku. Sama lah juga dalam perdebatan tentang manusia ni asal daripada beruk. Dia kata manusia ni bukan daripada Allah. Manusia tu daripada beruk, berevolusi. Beruk tu jadi blok setengah kata daripada ikan, setengah jadi kata daripada sel. Jadi dia kata aku boleh jelaskan manusia itu jadi bukan daripada Tuhan. Maka Tuhan suruh jelas dia. Maknanya manusia tu betul ke bukan daripada Allah. Maka dia katalah manusia tu daripada buruk tu daripada sel yang paling kecil sekali. Jadi Tuhan suruh dia bawa kata cuba kamu terangkan sel itu mari daripada mana. Maka tak boleh jawab. Akhir sekali semuanya daripada Allah. Sebab tu orang putih zaman sekarang ni ada yang berbangga, dia kata kami boleh buat manusia sendiri dengan cara klon. Lah ni boleh buat klon. Klon ni setakat ni manusia tak pernah berjaya lah. Yang pernah berjaya kambing. Kambing biri-biri dia boleh buat klon. Maksudnya tak perlu nak beranak-beranak. Kambing biri dia boleh buat sendiri dengan cara tabung uji kaji pop jadi kambing. Jadi dia ambil kambing tu daripada sel kambing. Sel kambing tu dia tak nak buat. Walaupun dia boleh buat kambing daripada sel kambing sendiri itu dia tak nak buat. Jadi itu kita kata kullu atharin yahdi ila mu'athir. Semua makhluk itu
adalah petanda kepada adanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesan kepada alam ini. Jadi tidak akan adanya wujud daripada tanpa ada mujid. Tidak akan adanya satu kewujudan makhluk tanpa ada yang menjadikan kewujudan makhluk. Dia tak akan jadi daripada adam, tak akan jadi daripada ketiadaan pencipta. Dan juga kita kata alam yang tersusun ini tidak akan jadi daripada fawda, tidak akan jadi daripada benda yang tidak ada menyusun dia. Mesti ada Allah Ta'ala yang menyusun sistem dalam manusia, sistem dalam alam ini. Jadi sifat wujud itulah yang dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Dinamakan sifat nafsiyah kerana sifat wujud itu ialah nafs, zat itu sendiri yang wujud. Thumma taliha khamsatun salbiyah. Kemudian selepas sifat wujud ini ada lagi 5 sifat yang dinamakan sebagai sifat salbiyah. Salbiyah bermaksud menafikan. Sifat yang kita kata ternafi pada zat Allah. Sifat itu tidak ada pada zat Allah. Bukan kata Allah tidak bersifat dengan sifat tu, tetapi ternafi sifat itu pada zat Allah. Contoh kita kata Allah Ta'ala 5 sifat salbiyah: qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Kita ambil wahdaniyah. Wahdaniyah ni kita kata esa. Allah Ta'ala bersifat dengan esa, tunggal. Jadi tunggal dan esa itu adalah dengan kita mengatakan ternafinya Allah Ta'ala ini 2. Ternafinya Allah Ta'ala 3. Ternafi Allah Ta'ala 4. Ternafi Allah Ta'ala berbilang-bilang. Itu maksud salbiyah. Maksud sifat itu ternafi pada zat Allah itu sifat-sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi sifat salbiyah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi nil tattaqa. Sekadar itu dulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.